yang penting melibatkan masyarakat, walaupun dia Islam, walaupun dia melakukan ibadat-ibadat yang difardukan, tetapi dia dari segi amalan diri dia tu sebenarnya dia berada jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sistem pengajian hadis secara talaki lah kita kata. Sebab saya menganggap selepas maghrib tu dia macam dengar gitu ya sebenarnya. Dari segi ku sekadar mungkin tak sapalah maksud tu. Tapi bukanlah kata tidak ada manfaat langsung, ada. Dia kena ada juga tu. Cuma dia perlu kita upgrade, kita cuba tingkatkan dia punya mutu pengajian supaya perkara ini menjadi satu pengajian teras lah. Kerana daripada dulu sampai sekarang ni masyarakat anggap pengajian Bukhari ni Sunan Sittah lah, bila sebut Sunan Sittah tu lah, campur dengan Muwatta' Imam Malik dan beberapa kitab lain, dia anggap tu kelas eksklusif untuk pengajian di peringkat-peringkat pengajian tinggi. Padahalnya kalau kita tengok dalam sejarah ulama-ulama hadis, ini sukatan untuk masyarakat, bukan untuk pengajian secara formal di universiti, tidak. Sebab tu ulama-ulama dia mengajar di setiap kampung, pergi Tok Guru, anak murid dia dihantar ke kawasan-kawasan di mana umat Islam ada. Kerana pengajian hadis ni, inilah pengajian sebenar. Hak lain tu sebagai tambahan, hak ni asalnya. Lebih-lebih lagi Bukhari. Yang kita bila sebut Bukhari cukup hormatlah Bukhari ni. Dan tetapi tak pernah ngaji Bukhari. Sepatut kitab ni lah kita ngaji. Jadi kita duk ngaji kitab lain yang tidak sahih. Yang tidak sahih. Jadi hak sahih, hak paling sahih kita tidak gunakan sebagai sukatan tu. Jadi saya fikir tak kena lah. Jadi terlebih dahulu sebelum kita pergi lebih jauh lah, saya sendiri sebenarnya menyedari kemampuan saya untuk menghuraikan hadis-hadis Nabi, khususnya dalam kitab Bukhari yang begini tinggi kedudukan dia. Masa Tok Guru saya mengajar dulu di Masjid Kubakhiyah, oleh kerana dia pada tahun 90, tak silap saya 94 atau 95 lah, 93 dia mula mengajar Bukhari. 14 tahun baru habis. 14 tahun. Ada setengah tu pergi ketika mukaddimah, ada ketika ikhtitam. Pergi yang mula-mula, lepas tu pergi lepas 14 tahun punya khatam pergi. Ramai penuh. Tak apalah, kukuk mana pun panggil khatam lah. Khatam Quran pun begitulah ni, dia tidak baca semua. Tapi tak apalah, kukuk mana pun jiwa tu dekat. Jadi itulah saya pun bincang dengan sahabat-sahabat, asal kita kena buat lah. Jadi kita tujuan kita buat waktu isyak ni supaya masa tu lebih panjang, dan hak hadir tu kira-kiranya bukan sekadar nak mendengar lah. Sebab tu kita pun wajib ke mana masing-masing kita ni ada teks. Jadi saya pilih, oleh kerana Tok Guru saya ni dia pengalaman banyak dan dia pun khusus dalam bidang ni, dan saya pun mengaji dengan dia. Daripada kita duk rujuk kita lain, baik kita ambil tu pada nota dia tu. Saya pilih nota dia ni. Dia ada sel lagi, hak nota hak awal dulu, hak tu tak banyak huraian, hak tu tebal lah. Cuma saya pilih hak ni hak kira-kiranya hak paling terkini lah. Kelas pengajian Bukhari yang dia buat di di Kelang rasanya, di Kelang saya sendiri pun tak pernah hadir di kelas sana pun. Jadi nota ni sebenarnya padat lah kalau tengok tu kan, dia susunan dia tu. Memang padat dia pun sebut dia tu kecil je, tapi boleh baca lah, dia pun boleh baca. Jadi kalau berasa nak besar, kena cari nyenda lain. Kena letak benda lain dalam mata tu. Sebab jadi gini hak ni kita bincang semula lah. Cuma saya nak sebut gini dulu. Cara nak guna kitab ni kita bincang semula. Cuma saya nak sebutnya tujuan kelas kita ni lah. Sebelum kita pergi pada mukaddimah pengajian hadis, kenapa perlunya pengajian hadis, saya rasa supaya kita jelas kenapa kita wujudkan kelas ini. Dan ini bukan satu-satunya kelas lah, akan ada kelas Tirmizi, akan ada lah selepas ni, bukan pengajian Bukhari saja. Banyak lagi, maknanya beberapa kitab-kitab lain lah, sebagai lanjutan daripada Bukhari. Dan sebenarnya ada lagi orang lain yang lebih layak daripada saya ni. Dan saya sendiri tu sebenarnya pada peringkat awalnya, hasilnya perbincangan sahabat-sahabat,
kita cuba untuk membudayakan baca hadis ni seperti baca Quran, seperti mana tabi'i dulu. Sebab tabi'i yang ni orang yang sempat dengan sahabat, dia tidak sempat dengan Nabi. Kalau kita baca kitab memang banyaklah disebut. Maknanya mereka baca kitab-kitab hadis ni. Baca hadis seperti baca Quran, khatam tiap-tiap tahun. Kita ni khatam Quran je. Bukhari ni tak ada, bahkan dalam sekapung tu tak ada orang pernah khatam Bukhari. 4,000 lebih hadis. Jadi benda tu tidak patutlah. Jadi insya-Allah ni kita akan cuba. Jadi kita ni insya-Allah dia tidak jadi 14 tahun lah. Sebabnya saya pun tidak akan huraf panjang. Pertama sekalinya kita akan petik daripada ini, saya akan pilih-pilih seperti mana pengajian di Masjid Teliput lah. Juga saya guna nota Maulana. Cuma saya pilih-pilih, tengok yang sesuai dengan kita. Kita naknya biar kita baca hadis. Sebab kitab Bukhari ni tak adalah kitab yang paling sahih. Sebelum dia diedarkan kitab dia ni secara berleluasa, secara meluas, dia mengajar setengah dari riwayat tersebut. Dia mengajar 20 tahun ada disebut begitu. Lama dia mengajar sebelum disebarkan kitab supaya puas hati. Jadi bila kita sebut kitab Imam Bukhari ni kitab paling sahih, maka kita kena buat ngaji lah. Kita kena buat dalam minda bahawa kitab ni kitab eksklusif untuk orang-orang cerdik saja. Tak, ni hadis Nabi dia untuk semua. Sebab itulah ada ulama sebut, dia kata Imam Bukhari ni dia bukan susun kitab hadis ni, tapi dia susun satu ilmu agama yang merangkumi semua aspek. Jangan kita kata Bukhari ni dia susun ni sebagai satu kitab hadis. Tak. Imam Bukhari susun kitab ni untuk mengajar kita satu agama yang lengkap. Yang kita kata Islam tu, wa man yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu. Allah tak akan terima kalau kita cari lain. Jadi Islam sah yang Allah terima. Jadi bagaimana agama Islam tu? Kita nak dapat daripada sumber dia yang asal. Sebab sekarang ni hadirat, keperluan kita pada pengajian hadis, dan saya sendiri sebenarnya tak tahulah benda ni, untuk guru saya pun sebut, kalau boleh kita nak supaya mana orang-orang yang belajar ilmu hadis ni, dia kena mengajar. Jangan kita fikir tak boleh sebab kita tidak setarah dengan Maulana, tak boleh nak mengajar Bukhari. Itu silap tu, pemikiran lagu tu. Sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi, Nabi kata naddarallahu mar'an idza sami'a maqalati wa haddathahu kama sami'a. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu akan dapat wajah yang berseri-seri di hari akhirat. Bila dia dengar hadis aku, apa yang aku sebut, dia sampaikan seperti yang dia dengar. Kalau dia tidak boleh hurah, tidak boleh syarah pun, baca, klik dia cerita pada isteri dia, cerita pada anak dia. Dia menyampaikan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dapat ada kelebihan, muka berseri-seri di hari akhirat. Dalam hadis tu ulama kata maknanya bukan alim lah, ada kadar yang biasa. Jadi saya sendiri sebenarnya memberanikan diri ni kerana saya sekarang ni kebetulan kita sudah tumpu bacaan kita kepada kitab Bukhari. Jadi saya fikir daripada kita baca saja, baik kita tu mengajar kan. Saya sendiri pun ada rujukan. Tok guru kita masih ada patut nota dia banyak. Saya pun ada nota sendiri masa belajar dengan dia dulu. Jadi tu saya pun fikir lebih baik daripada kita semata-mata baca rumah, lebih baiklah kita berkongsi maklumat. Jadi kelas pengajian kita lebih bersifat munakasyah lah sebenarnya. Bukan makna nak mengajar. Sebabnya kalau untuk tengok apa ni, belajar dengan Maulana ni secara online pun boleh. Di alam maya mula ni guru duduk serata dunia pun tak ada masalah lah ni. Zaman lah ni maklumat tersebar dengan begitu cepat sekali seperti disebut dalam hadis Nabi. Saya teringat lagi masa mula-mula saya belajar hadis tu, guru saya sebut, teringat lagi sampai hari ni. Dia kata berjayanya ulama-ulama kita dulu, khususnya ulama pondok dulu, dia menerapkan pengajian Al-Quran dalam masyarakat sehingga pada waktu maghrib tu, waktu maghrib dulu kita tak akan bunyi suara lain, kita akan bunyi suara orang baca Quran. Mana ulama kita dulu berjaya menerapkan nilai Al-Quran kepada masyarakat. Dan kesan dia ada. Tak boleh nikah kalau tak khatam Quran. Tepuh dinding tak boleh nikah. Nah, dia kena khatam Quran, dia kena habis Quran, kena mesti boleh baca Quran. Lah ni kalau tak email tanya suruh baca Fatihah, tak apa tak email dia bermain.
Dia kira itu perkara memalu. Kurang ajar tu tanya gitu tu. Kalau dulu tak. Jadi kita kena hidup ke semula. Mana sistem budaya tu sangat baiklah. Cuma kita nak tambah sekali lagi pengajian hadis ni. Cuba bayangkan hadirat kalau dalam satu masa, misalnya kita kata malam ni malam Selasa. Tak. Maknanya berpuluh-puluh pusat pengajian hadis sedang berlangsung dia punya pengajian hadis. Cuba bayangkan perubahan dalam masyarakat tu macam mana. Tapi tak ada. Yang mana Tok Guru saya sendiri dia kata benda tu tidak berlaku lah sekarang ni. Jadi kalau waktu maghrib tu saya rasa itu maknanya peringkat untuk orang awam lah. Jadi waktu Isya ni dia lebih luas sikit, dan orang mari ni kira-kiranya bersedia lah. Itu sebenarnya. Jadi insya-Allah kelas ni kita akan teruskan mana sekali seminggu sebagai program mingguan lah. Dan metod yang kita akan guna adalah kita akan sebut selepas ni dalam mukadimah. Kita nak guna metod sebab dia ada 3 metod pengajian hadis ni. Kita akan bincang dalam bab ni akan datang lah. Untuk peringkat kita ni tidak perlu huraya berjala-jala, tak perlu. Jadi siap dengan mengambil kira ringkas saya cuba buat lah daripada Tok Guru saya. Kita kira semua peringkat mana boleh ambil manfaat. Dan kita kena ingat satu perkara. Seperti mana Quran, ulama kata Dr. Yusuf Qadawi kata satu kesalahan besar lah kalau anggap Quran tu payah. Silap tu sebenarnya. Quran ni mudah. Kalau kita mengaji malik dia ni mudah. Sebab kalau kita baca tak kena dengan sebab kelemahan kita, boleh pahala sepatutnya sebab dia lemah. Tak ada masalah. Tak ada dosa pun. Misalnya seorang tu dia tak boleh sebut dengan tepat huruf, tak ada masalah. Dia boleh teruskan juga. Itu kelanggaran yang diberikan oleh Allah SWT. Dia usaha dah belajar, dia boleh pahala. Bahkan dalam hadis Nabi sebut orang yang belajar Quran dia susah mana sakut-sakut Nabi kata. Sakut-sakut gagak, dia pahala lebih besar pada orang lain. Sebab mujahadah dia lebih tinggi. Orang lain hok senang ngaji, tidak ada masalah, ingat teks kuat, sebut teks pun bagus dari segi fasahah dan sebagainya. Dia tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan jiwa kita belajar tu tak. Jadi pahala dia pun nak banding dengan orang yang istiqamah dan dia payah belajar kerana faktor kelemahan diri, jadi dia lebih besar lagi. Lepas tu sahabat dulu waktu hadis dengan Nabi, bukan semua cerdik belaka juga. Bahkan kita tengok semua sahabat tu ramai dia tak pandai baca nulis, tak pandai. Yang menjadi tentera-tentera Islam tu bukan orang cerdik pandai sahabat tu. Cuma kelebihan dia apa dia? Dia ikut Nabi suruh. Dia tahu. Jadi kita ni nak tahu lagu mana kalau kita tidak belajar hadis. Menyebab kita umat Islam ni walaupun duduk dekat dengan masjid tapi jauh dengan sunnah Nabi SAW. Dah hadis tak belajar, nak mari sunnah ke mana? Sunnah-sunnah ni dia keluar daripada hadis yang sahih. Itu sunnah. Sunnah ni dia keluar daripada hadis yang sahih. Kalau keluar daripada hadis yang tidak sahih, itu tidak dipanggil sunnah. Kita bubuh lah nak bubuh nama apa, tapi tidak, sunnah ni dia mesti sahih. Sebab tu kita dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ulama-ulama seperti Imam Bukhari yang menghabiskan umur dia sepanjang hayat mengabdikan diri untuk analisa, cari hadis sampai berbulan-bulan kerana nak cari sah hadis. Kemahiran dia tu hak tu orang panggil Ahlul Hadis. Dia tu panggil Ahlul Hadis. Tujuan apa? Nak mengeluarkan sunnah daripada hadis tu. Sebab hadis ni dia bukan boleh ambil semua. Sebab hadis ni dia terdedah pada pemalsuan. Tidak seperti Quran. Quran ni tak. Quran ni tak ada. Memang Allah pelihara, Allah sendiri. Hadis ni dia beri pada ulama jaga. Ulama je. Sebab tu hadis tidak. Kalau ada kadang-kadang ulama tersalah, ada selalu orang tegur dia. Lama banget akan ada hadis ni salah. Tapi kalau kata-kata orang lain salah, pun tak ada siapa nak cari. Fitnah atas nama orang lain kadang-kadang tidak akan terbongkar kebenaran itu. Tapi kalau fitnah atas nama Nabi, walaupun pernah puluh tahun, ratus tahun fitnah atas nama Nabi dengan mengatakan ini hadis Nabi padahal tidak ada, tapi dia akan akhirat dia akan jelas juga, terbongkar juga kebenaran. Saya ingat lagi masa saya sekolah tu, hubbul watan minal iman, kan? Allah ngap tak payah ngapa, pakai ingat begitu muka pendek. Oh semua cikgu ustaz kata hadis. Padahal tu suka tengok satu jawatan kuasa buat. Lama ketemu puluh tahun baru tahu rupanya tidak hadis. Contoh banyak lagi lain. Kalau hadis Nabi gitu sifat dia. Sebab tu dia akan berlaku pertemuan. Tapi kalau kata-kata tokoh-tokoh lain, tak ada siapa nak cara. Kalau orang fitnah atas nama dia, pakai hilang gitu ya. Misalnya orang fitnah atas nama Tok Kenali misalnya. Hak dia tak kata, tak ada orang kaji.
Pakai gitu tak perlu tu. Tu. Tapi hadis Nabi tu. Memang dia terdedah kepada pemalsuan, tetapi dia akan ada ulama yang kaji atas nama agama. Ulama banyak akan tahu. Oh, rupanya ini tidak hadis. Jadi sekarang ni kita amat terdesak lah untuk mengaji hadis dalam keadaan masyarakat kita. Using juga saya tengok usingnya dulu kita kata ajar-ajar salah, misalnya Syiah paling besar tu dia mari dalam bentuk lain, lah ni mari dalam bentuk lain. Dan serangnya ni memang hebat lah. Sebab tu Nabi sebut kalau mari fitnah yang hebat tu, kamu kena gatul dengan sunnah aku. Nabi sebut ma ana alaihi wa ashabi. Sebab Nabi pernah bayangkan semasa dia hidup pada sahabat dia, akan datang aku berada dalam satu zaman fitnah itu kaqita'il lail. Fitnah yang berlaku tu bagaikan kepingan malam. Maknanya bertindak-tindak kegelapan sehingga letak tangan di muka tak nampak tapak tangan. Tapi umat dia tak akan hilang punca sekiranya dia pegang sunnah aku dan sunnah sahabat aku. Sebab tu kita kena tekan pengajian hadis dan pengajian kepada cara hidup sahabat. Sebab tu merupakan pesaka yang Nabi tinggal. Kalau kita pegang, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Jadi hak itulah saya fikir perlulah. Dan saya sendiri pun pusing juga sebenarnya. Sebab kita ni berat ni. Pusing. Kecek dengan sahabat-sahabat pun kata, tapi kalau kita tidak mula, kita buat dengan kadar kita lah. Jadi apa-apa persoalan pun boleh tanya, tapi tak semesti saya jawab lah. Kita akan bagi perhatian soalan tu. Sebab kalau tak boleh jawab, kita akan tanya ramai lagi orang lain yang ada kemampuan. Tapi kok mana setiap soalan tu kita akan cuba selesai lah. Kalau tak boleh kita akan tanya. Sebab sekarang ni guru saya pun dia masih ada ramai lagi boleh tanya lah. Baik. Jadi bila kita belajar hadis ni, dia tak boleh lari tak boleh lari daripada sebutan tu Ahlus Sunnah itu. Ngaji hadis sebenarnya nak ambil sunnah, nak ambil sunnah Nabi. Itu sunnah hakikat, itu hak paling besar. Buat apa belajar hadis? Nak tahu sunnah Nabi, bukan nak tahu hadis Nabi. Kalau nak tahu hadis Nabi, dia kena jadi ahlul hadis. Tu hadis nak tak padas sekali seminggu. Nak jadi ahlul hadis tak padas sekali seminggu. Waktu dia kena tiap hari tak lewat hijrah lain. Seperti mana ulama-ulama seperti Imam Nawawi nak jadi ahlul hadis. Seperti Imam Bukhari. Siapa tak ada hijrah? Imam Bukhari ni makan dia bergantung dengan Allah Subhanahu Taala. Dia tak ada hijrah. Walaupun mungkin satu ketika dia ada hijrah, dia ada juga lah sumber dia, tapi selepas tu tak ada. Tapi rezeki Allah ni mari, keyakinan dia tu. Tapi makan ala kadar gitu sampai mati, ala kadar gitu. Sehingga pernah walaupun tidak sama, pernah siapa pergi ambil hadis dalam keadaan tak ada baju, jalan jauhlah ahlul hadis, mencari hadis 2 bulan cari hadis, jumpa hadis. Kita lah ni cukup banyak. Tu cuma perlu baca, nak baca pun kena tahu bahasa Arab. Payah kat lah jugalah. Tapi kukuk mana usaha ke arah tu. Sebab tu saya sokong lah. Ada beberapa orang ahli Jumaah kita yang cuba wujudkan kelas pengajian bahasa Arab, walaupun sekali seminggu, dan mengaji cara santai gitu. Tapi itu sebab bahasa Arab ni dia, Syekh Nadwi kata bahasa Arab ni hubungan dengan umat Islam ni hubungan darah. Bahasa Arab tu, tengok bahasa Arab nampak Islam selalu dah. Jadi berjayanya perancangan maknanya bangsa orang barat ni, jadi bahasa Inggeris tu lebih dominan sekali. Bahasa Arab tu kukuk mana pun sudah masuk dalam jiwa masyarakat sekarang ni. Kena ngaji kukuk mana tu. Jangan kita buat istilah-istilah yang kita sebut kita ni tak orang dah ngaji tua tu. Dah dulu masa muda kata sibuk. Masa tua ni kita tua pula. Tak ada alasan sebenarnya. Tak ada alasan. Kita ngaji dengan kadar kita. Kita tidak tahu berkat kita ni berada di mana. Kita tidak tahu. Gitulah. Baik. Kita nak masuk pada muqaddimah. Ni pun saya guna nota Maulana juga. Nota ni lama dah ni. Seingat saya ni 10 tahun lebih nota ni. Jadi bila kita baca, kita tengok mana kita, ialah sebab dulu pun dia sebut nota ni secara terhad lah. Jadi sekarang ni kita boleh rujuk dalam banyak kitab. Tapi hak ni pun panjang ni. Jadi hak ni saya tak sempat nak photostat. InsyaAllah minggu depan kita akan photostat nota ni. Tajuk nota ni pengajian al-hadis dan tuntutan masa kini. Kenapa perlu kita umat Islam ni wajib, bukan sekadar perlu wajib belajar hadis. Tak kira lah dia hijrah pun.
Tak kira. Maknanya untuk belajar hadis seorang itu tak perlu berhenti kerja, tak perlu. Tak perlu tukar pekerjaan dia, tak perlu. Kecuali dia nak ambil pengajian hadis tu secara sistematik, secara formal sungguh, dia nak tu bab lain lah. Tu memang kena tinggal lah, tu kena masuk pusat pengajian khusus lah. Tapi dengan tahap kita ni pun kena juga. Jangan kita biarkan maknanya pengajian Bukhari ni hanya berlangsung di madrasah-madrasah, di jamiah-jamiah, di universiti-universiti. Jangan. Kita kena ingat sekarang ni pusat pengajian hadis yang utama bukan di tanah Arab, bukan di India, Pakistan. Cuma ni sekarang ni sudah bergerak ke beberapa negeri lain. Jadi Malaysia kita ni kita tak tahu lagi sejauh mana. Tu. Jadi kita kena buka lah, buka pengajian. Maknanya orang nak mari ngaji ni, saya nak sebut jelas lah, pengajian kita ni tidak ada yuran. Pengaji sebab kita buka untuk masyarakat. Supaya dulu ngaji, mari nak ngaji. Nah, gitu. Tu. Mana tak boleh talak, kita ada PT. Tak ada PT, malu nak pergi. Tak boleh. Itu maksud kita. Sebab kena masuk universiti, satu semester berapa? Ada lembu, nak jual lembu, nak masuk tu. Ingat dulu bila nak masuk nak ngaji, ingat pada jual tanah. Itu halangnya tu ngaji tu. Tu jadi hadis. Kalau lain tak apa, hadis ni tak boleh. Hadis ni tak boleh. Sebab itulah pengajian hadis antara benda yang tersekat dia. Sebab bila dia letak di universiti, bukan semua orang boleh mengaji tu. Lepas tu di universiti pula dia tidak mengaji semua. Kita tahulah sistem. Saya cuba ikuti juga pengajian di universiti ni. Tidak, dia pilih-pilih. Nak baca semua tak boleh. 4,000 hadis. Lepas tu sokatanya bukan banyak subjeknya, tak boleh. Baik. Antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila kita sebut kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab sekarang ni hadirat, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni pun takrif dia pun jadi teruk. Kita ni pun tidak sedar, orang Islam kita ni tak sedar bahawa dia ni adalah mengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam sendiri itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi yang buh nama tu. Nabi yang buh nama tu. Dan benda tu berjalan dalam kehidupan sahabat lama dah. Janganlah kita kata benda ni diasahkan milik peribadi beberapa orang ulama tertentu, itu satu kesilapan. Jangan. Jadi insya-Allah kalau kita ngaji ni, kita akan nampak sebenarnya macam mana. Jadi Ahlus Sunnah ni maknanya mana orang yang hidup dia cana terhadap sunnah Nabi. Sunnah Nabi bagi dia penting sangat tu. Misalnya kita kata bila dia nak cukur anak, lagu mana Nabi buat, tu. Walaupun dia orang kampung, dia boleh tanya lagu tu. Dan bila tanya gitu, dia beri ilmu pada tok guru dia. Ustaz, lagu ni kau Nabi buat lu, cuba tanya. Maya Tuhan ni lagu ni kau Ustaz Nabi buat, dia kena tanya gitu. Seperti mana yang berlaku. Tu maknanya orang kampung, maknanya dia cari sunnah tu. Jadi orang-orang agama dia kena usahalah, seperti mana Imam Bukhari usaha cari hadis, nak membersihkan hadis daripada yang bermasalah, nak membersihkan hadis pada hadis-hadis dhaif, nak ambil sahih. Tujuan apa? Bila hadis tu sahih, maka amalan tu jadi sahih. Amalan sahih itulah orang panggil sunnahnya. Tu dia panggil sunnah Nabi. Tu. Ni kalau kita tak ada ulama yang main peranih tu dah ikut jumpa dalam kita ambil. Ni hadis Nabi. Lagu tu hadirat menyebabkan jadi walaupun baca kita hadis tetapi tidak amal sunnah. Itulah kesan dia. Itulah hak kita bimbang. Akhir sekali menyebabkan kita jadi jauh daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ialah kelompok umat Islam yang meyakini hadis dan sunnah sebagai terah kepada ajaran Islam. Hak tu asas sekalinya. Kenapa tidak disebut Ahlul Quran misalnya? Ahlul Quran ini sebut Ahlus Sunnah. Sebabnya Quran ni tak ada orang pertikar sampakah hari ni pun. Tak ada orang pertikar Quran. Bahkan orang nak pertikar Quran masalah lah. Cuba kita tengok Injil dalam bahasa Arab yang cuba dibaca dalam bentuk Quran. Cuba tengok, cuba dengar. Orang yang tak ngaji bahasa Arab pun akan ketawa. Di Indonesia dia cuba buat, tengok dalam internet. Dia baca sebuah Quran, dia siap kata tajwid, tapi bunyi dia huduh bunyi. Kalau tok guru saya macam ngaji Quran tu, dia kata bunyi pokok barbah.
Oh, tak tahulah lagu mana kita pun tak tengok kau baru bunyi lagu mana. Tapi nak ayatnya huduh bunyi. Tali. Kerak. Masa saya belajar hadis dulu pun Tok Gus pernah suruh kita baca syair Arab hok digantung di kelambu Kaabah, baca seperti Quran. Tali. Hadis kita baca seperti tali. Tu Quran. Mana Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami sendiri yang jaga. Allah lah maksudnya. Tapi hadis tak jauhi pada ulama. Jauhi kepada ulama yang jaga. Jadi ahli sunnah ni mana orang yang jaga sunnah Nabi. Tu. Kerana sunnah ni kita kata intipati daripada hadis tu, dia terdedah pada pemalsuan. Memang Allah sengaja buat gitu. Orang boleh reka hadis. Misalnya Syiah reka hadis 2000 hadis khusus untuk satu topik saja, iaitu pemalsuan Al-Quran. Ulama kita kata tak ada lah manusia yang paling banyak mereka hadis palsu buat Syiah. Ulama sebut satu topik saja 2000 lebih dia reka. Nak ayat Quran telah diubah oleh sahabat. Tapi kan dia reka hadis. Tapi bila dia reka hadis, bila sifat benda palsu ni begitulah. Dalam kitab dia Al-Faslul Khitab fi Ithbati Tahribi Kitab Rabbil Arbab, nama kitab dia himpun situ hadis-hadis. Tu. Bila keluar kitab tu, salah satu saya pernah baca keluhan ulama-ulama Syiah. Sebab Syiah lah paling banyak merosakkan hadis Nabi. Saya Hasan nekok sampai 400, saya Umar bunuh anak perempuan. Macam ada tu Nur Muhammad. Lepas tu Nabi Nuh bila turun tu buat sorok. Jalan tu. Ada apa dia tu? Jadi ulama-ulama Syiah dia pernah mengeluh, kenapalah ulama dia tulis kitab Faslul Khitab ni terdedahlah kejahatan pokok kita. Tu Faslul Khitab ni. Tapi bila keluar ahli sunnah sabar. Bila sabar tu dia tak boleh nak tarik balik kitab dia. Sebab tu dia takut sangat. Sebab dia sabar kitab dia ni pokok kita. Pokok dia tak akan sabar, dia akan sabar hak propaganda. Hak dia telah edit dia. Yang dia cuba nak mendekat ke kita, mana tidak jauh perbezaan. Kalau hak asal, siapa Tok Guru saya kata kalau entah boleh baca kitab Syiah dalam bahasa Parsi, entah ke tengok bagi kesian dengan malam perbezaan Syiah dengan Islam. Kita baca hak Arab ni pun mudah kita. Kalau boleh baca ke bahasa Parsi, hak kita asal tu kan. Tak ada takiyah, dia tak takiyah dalam kitab Parsi Syiah. Tu. Jadi golongan-golongan hak sesat dah hak zaman dulu ni, dia tak pertikah Quran. Dia anggap dia tu Quran tu dia terima semua. Tapi hadis dia pertikah. Lepas tu kenapa al-jamaah tu? Jamaah tu jamaah sahabat. Kerana sahabat ni pun orang pertikah juga. Khawarij mengkafirkan sahabat Nabi, Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Apa tolak sahabat? Dia pilih-pilih sahabat. Setengah tu tolak terus sahabat. Kita tidak. Sebab kita berpegang dengan hadis, kita terima Nabi secara automatik, wajib kita terima sahabat. Seperti mana Imam Syafi'i buat kaedah, kalau kamu tak faham hadis, wajib kamu kena tengok bagaimana sahabat mengamalkan hadis. Bagaimana amalan sahabat? Wajib, itu kaedah dia. Tak boleh tinggal. Tu. Akan bercelarulah hadirin hadirat sekiranya amalan-amalan kita tu kita landaskan kepada semata-mata ulama, tok guru dan sebagainya, akan celaru. Siapa bila tak akan sesat. Dia kena rujuk pada sahabat tadi. Jadi itulah tujuan pengajian kita ni. Sebab kita belajar kitab Bukhari ni bukan sekadar kita tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kita belajar hadis Bukhari ni kita akan tahu tentang sahabat. Cara otomatik akan jadi tahu. Sebab dia suka tanya lengkap. Sebab tu ulama kata kitab Bukhari ni bukan nak mengajar ilmu hadis saja, hadis kita tidak. Dia nak mengajar agama. Ini kitab agama. Bila belajar ni, kita akan belajar agama tu dengan lengkap. Kita akan nampak. Baik. Jadi ahli sunnah tu saya tidak sebut panjang lah. Cuma kena beringat hati-hati. Ni saya nak sebut masalah sekarang ni. Ada setengah golongan yang kata ahli sunnah wal jamaah ni diasaskan oleh Abu Hasan Asy'ari itulah. Tu. Hak tu boleh kira lagi kata gitu. Walaupun ada lah huraian dia ni gini-gini ni. Tapi setengah tu kata tak situ lah.
Ada setengah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada pula dalam syarah-syarah sebut, maksud ulama sebut begitu tu memperkemahkan dia punya ilmu ahli sunnah ni. Tak apalah. Tapi hak paling berat sekarang ni fitnah ni, panggil fitnah. Dia kata sebenarnya yang memperjuangkan sunnah sungguh ahli sunnah wal jamaah sahabat Nabi Nuh, Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Dia je sebenarnya sahabat Nabi. Anak cucu dia lah yang bawa ajaran tauhid hak seperti Nabi ajar. Dia tak katalah sahabat lain tidak, tetapi hanya daripada Abu Musa al-Asy'ari sahaja yang perjuangan itu diteruskan oleh anak murid dia sampai kepada Abu Hasan Asy'ari. Itu dia. Jadi dia menafikan Sayyidina Abu Bakar apa? Dia menafikan sebenarnya hakikat walaupun dia tak sebut. Ini bahaya ni. Sebab tu dalam kitab ni kita akan insya-Allah kalau dalam pengajian kita ni mana hadir akan nampak sahabat ni kita tak kenal Hasan Husain, kita tak tahu anak Sayyidina Uthman, kita tidak tahu bahawa cucu Nabi tu ramai lagi. Cucu Nabi daripada zuriat daripada Sayyidina Uthman ni ramai juga. Tapi kita tahu siasat je cucu Nabi. Jadi insya-Allah kalau kita belajar kita benda tu kita akan dedah dalam masa semasa lah. Insya-Allah kita akan sebut. Pejuang belaka tu anak cucu Rasulullah tu. Sayyidina Uthman tu nikah dengan anak Nabi, kedua orang anak Nabi. Dia ada cucu, dia ada anak. Kita tak kenal. Akhirat insya-Allah. Dalam pengajian ni kita akan sebut. Baik. Dari bila kita nak belajar hadis ni, kita minta maaf lah, kukuk mana pun tidak seperti kita belajar ketika selepas maghrib lah. Saya akan cuba dedahkan juga istilah-istilah pengajian hadis ni. Mana kalau faham tak faham pun kena lah. Sebab tu kalau nak lebih lengkap lagi, dia cubalah belajar bahasa Arab, cubalah belajar usul hadis. Biarlah tidak faham semua pun. Mana kita tak boleh faham semua, tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Tu. La yudraku kulluh apa ni tak boleh ambil semua, itu satu kaedah kan. La yudraku kulluh. Ini tidak boleh, kalau tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Ambil sekadar kita mampu. Memang salah satu ciri ajaran ahli sunnah wal jamaah ni, ciri ahli sunnah kerangka dia. Ahli sunnah menetapkan bahawa mana-mana ulama Islam alim setahu mana pun dia mesti ada, dia tidak tahu tentang hadis Nabi, mesti ada. Sebab tu dalam kitab Imam Bukhari ni kalau kita belajar ada ulama kritik hadis dia, bukan banyak juga. Tak ada seorang ulama tu hebat setahu mana pun, tak ada tidak terdedah pada salah sehingga dikritik oleh ulama, tak ada. Itu ahli sunnah. Kalau ciri ajaran salah tak, bila tok guru tak dikritik, itu ciri ajaran salah. Islam ni tidak. Ni saya nak sebut beberapa perkara beberapa perkara. Berkenaan dengan bila kita belajar hadis ni, sebenarnya hadis kalau mengikut Ibn Hibban lah, sini tak sebut, tapi kalau mengikut Ibn Hibban kata kalau kamu nak memperbanyak keselawat, wajib kamu mengaji hadis. Orang yang belajar hadis ni orang paling banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat Nabi aja. Selawat Nabi aja. Bukan selawat hak orang lah, hak tidak, bukan selawat hak tidak Nabi aja. Mana selawat hak Nabi aja. Bila sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi aja. Sallallahu tu dalam hadis. Dia tak jadi nak kata lain. Misalnya dia sebut sallallahu alaihi wasallam, dia pun nak baca selawat lain, tak jadi. Kalau dia sebut gitu, orang akan terkejut. Ni bakar dari mana pula ni? Orang akan kata gitu. Cuba tengok hak asal. Dia bahagian asal ni, dia bahagian kekal. Dia bahagian jadi sesuai dengan fitrah. Seperti kita baca Quran ni lah. Dah. Walaupun banyak kira-kira kita kata kita nak baca seluruh dunia mana? Ni. Baca ketika tarawih semai pun ni. Kata Ibnu Mas'ud, saya nak baca terjemah dia. Ibnu Mas'ud kata, sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa nama dia. Ini salah seorang tokoh ilmu, antara tokoh ilmu ni, antara Abadilah. Abadilah ni orang-orang yang bernama Abdullah yang menjadi tokoh-tokoh akademik di kalangan sahabat ni orang, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan 5 orang lelaki. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata sesiapa yang mahu mengikut jejak langkah seseorang, maka hendaklah dia mengikut jejak langkah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kerana mereka adalah golongan yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini, paling dalam ilmunya, paling sedikit cerewetnya, paling teguh karakter dia, penampilan dia, dan paling baik keadaannya. Mereka adalah satu golongan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sahabat pada nabinya dan menegakkan agamanya. Maka hendaklah kamu sedari keutamaan mereka dan mengikut jejak langkah mereka, kerana mereka adalah golongan yang berada di atas jalan yang betul. Ni hadirat khusus Ibnu Mas'ud sebut kedudukan sahabat dalam konteks agama. Sebab itulah ulama misalnya Khatib Baghdadi, Imam Syafi'i, siapa dia sahaja kritik sahabat, hakikat sebenarnya dia kritik agama. Sahabat dia dikatakan jantung agama. Sebab tu Khatib Baghdadi kata, kalau mu tengok orang merendahkan sahabat, supaya Imam Ahmad kata fattahim Islamah. Kata Imam Ahmad, mu kena ragu dia ni Islam ke tidak. Sampai begitu Imam Ahmad kata. Khatib Baghdadi kata, sesiapa yang menyebut keburukan sahabat dengan sewenang-wenang, tak tahulah dalam dia niat apa niat dia sebut keburukan sahabat, tetapi macam dia kalau orang Kelantan kat dia ecelah nama sahabat, buruk sahabat, bukan dalam konteks pengajian dalam kelas, tidak. Maka ketahuilah orang itu zindik. Zindik ni maknanya paling tidak, paling rendahnya munafik hak peringkat nak jadi kafir. Itu makna zindik. Tapi setengah ulama tu memang kafir dah lah zindik. Ada juga ulama kata begitu. Mana berat cuba tengok Ibnu Mas'ud sebut, kalau kamu nak jadikan qudwah lah, maksudnya jejak langkah tu, kalau kamu nak ikut orang, nak biar jadikan dia ikut sahabat Nabi. Sebab dalam kenyataan Ibnu Mas'ud ni dalam huraya lah, sini tidak sebut, cuma dalam huraya Ibnu Mas'ud menegaskan bahawa sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni Mustafa, dipilih oleh Allah untuk berjuang di belakang Nabi secara khusus. Kalau Nabi itu Mukhtar, kalau Nabi itu Mustafa yang dipilih oleh Allah, maka sahabat ni Mukhtar. Mukhtar dengan Mustafa ni dalam bahasa Melayu serupa makna, tapi dalam bahasa Arab lain. Dia lebih dalam lagi Mustafa tu makna dia. Ada unsur penyucian Mustafa. Mukhtar ni mana pilih, dalam banyak baik kita pilih yang terbaik, Mukhtar. Sahabat Nabi itulah kedudukan. Kedudukan. Sebab tu Nabi kata, dalam keadaan kamu nak cari cara penyelesaian di ketika fitnah berlaku, ma ana alaihi wa ashabi, kamu kena belajar, kena mengamati, menjadi kepanduan hadis aku dan asar sahabat, kehidupan sahabat. Kehidupan sahabat. Banyaklah hadis-hadis lain kita akan belajar akan datang. Baik. Saya nak pergi sikit lagi, kita nak pergi sikit lagi. Sebab hari ni dia panjang sebenarnya, tapi kita kena sebutlah. Sebab kita pengajian kita dengan maksud pengajian yang kita agak tinggi sikitlah. Yang mana kalau waktu maghrib tu tak boleh nak sebut gini. Minggu depan tak ada orang. Yang dia kata apa mengajar lagu ni tu. Lepas tu saya pun minta maaf lah, kita pun mengajar ni tak ada je nak sokong-sokong payah juga ni. Kita pun terletak erti kata, kalau nak suka kena selepas tu lah. Tu kan, mana nak lucu-lucu tu tak ada lah mengajar ni. Gitulah sikit berat sikit, jadi tidak berapa seronok lah mana. Memang saya ngaji dengan Tok Guru Maulana pun, saya nak sebut lah tak. Mungkin sesuatu dia kata all sedapnya ngaji Maulana. Yalah terang ngaji dulu tak betul. Sebab tu Tok Guru kata bila habis ketika dia nak khatam Bukhari, dia kata, anak ingat 14 tahun anak ngaji, anak murid berubah sama. Tok Guru ya, tak berubah. 14 tahun nak habis ngaji Bukhari, anak murid tu syahid. Berkapa-kapa syahid, pak mati tengah jalan. Tapi Tok Guru duduk situ. Kalau Tok Guru mati tu untuk kelas. Mana anak murid tukar sama. Ada tukar kerja tu, macam-macam ada tu. Jadi dah lama 14 tahun. Lepas tu berak ngaji. Sebab ngaji ni dia menggunakan begitulah. Sebab tu perjuangan. Sebab itulah ngaji-ngaji siapa disebut sebagai mati dalam keadaan belajar lah, boleh darjah syahid itu sebab dia berat. Memang berat. Saya di ngaji dulu pun ngaji Maulana dah tu. Ingat kalau ngaji tauhid, ngaji kalau madah tauhid hari tu siap, boleh sipel lah kita lain sah pukul 8 sampai pukul 1. Mak Maulana je minat dah tauhid. Johura tegak sudah. Tu. Tapi kok mana pun gitulah ngaji ni. Dia mari ganggu tu. Tetap dah dia mari.
Segang tam-tam bunyi ngaji sakit lalu. Pak Adi molek-molek bini dia kata tu. Oh, ada rasa itu sakit. Dia jadi gitu. Tu berat juga tu, tak kata kat orang, kita pun gitu juga dulu pun. Jadi kalau boleh lepas tu insya-Allah. Mana boleh ilmu lah. Baik. Bila kita kata mengaji hadis, macam Haslan mungkin tak apalah, nak mana nak. Mana. Dia kata taruh minggu depan ni asal. Ada kelas lain. Baik. Tak apa, kita akan sebut sebab ni mana kita kena sebut lah. Bila kita nak ngaji hadis ni, dia ada dua ilmu asas yang penting, paling penting. Tak ada dalam ilmu lain, tak ada. Sanya satu hak lain tu ada. Dia dua, dia panggil ilmu dirayah dengan ilmu riwayat. Ilmu riwayat iaitu ilmu sanad. Setiap maklumat agama ni kita panggil, sebab kena ingat bila kata agama, sumber dia ada Quran dengan hadis. Quran tu tak apalah, hadis ni. Quran tu enggak ada tu jelas hak tu ya, Quran tak lagi dah. Kalau hadis seperti yang saya sebut, dia terdedah kepada pemalsuan, maka untuk kaji dia, untuk analisa hadis ni betul daripada Nabi, dia kena guna ilmu sanad. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan kerana sanad, semua orang boleh kecek agama. Jadi agama belaka dia kecek dia kalau tak ada sanad. Sanad ni merupakan rangkaian perawi-perawi yang meriwayatkan fakta agama dalam bentuk hadis-hadis daripada sahabat. Sahabat tu ambil daripada Nabi. Kemudian turun tabi'i seterusnya sampai pada kita. Dah ni hak Bukhari ni saya ke photostat. Dia punya sanad hak tunggu saya. Lepas tu ada tulis sendiri lah bawah tu. Sebenarnya kalau berubah nama kita, tak berubah nama kita pun tak ada berubah dah hadis tu. Tak jadi hadis tak sahih, hadis tak jadi sahih dah hadis kibur nama kita, tapi berubah tu nak ayatnya bersambung, ittisal. Kita malam-malam kita tengok, ni aku untuk guru aku, lepas tu untuk guru dia naik sampai kepada sahabat. Semua hadis kena lagu tu. Putus rasa lalu hadis tu. Tak ada dalam apa ni disiplin ilmu lain, tak ada. Hadis ada. Kalau nak buat tak jadi. Sebab tu Syiah dia buat. Tapi buat pun berbagai buat. Ni lagu mana? Boleh cek lagi. Dan setiap perawi itu dia ada daftar, dia ada khusus pula ulama, dia daftar beratus ribu perawi hadis. Semua ada, kita boleh cek belakang. Kalau tak boleh cek, maknanya ulama kita tak jumpa cari peribadi orang itu disenaraikan sebagai orang yang tidak dikenal pasti peribadi, maka tak boleh terima hadis itu. Lepas tu kalau kenal pasti, kena tahu pula dia jenis maya ke tak. Kau pergi mai jemaah saja. Jemaah lagi, tak boleh. Tak boleh riwayat dia tak terima. Kecek rega-rega kedai kopi, lepas tu acak kali pelawak, terbukti tak boleh. Walaupun dia tak tipu orang, tapi dia kecek tu tak betul ataupun dia tak boleh. Banyak. Sebab itulah kena ingat, kita belajar ilmu sanad ni sebenarnya belajar moral atau akhlak yang paling tinggi. Kita akan jumpa kerana kita belajar ilmu hadis ni, sanad tu sendiri tu sebenarnya kita belajar moral, belajar akhlak yang paling tinggi. Itu dia. Jadi waktu dia panggil ilmu riwayat. Riwayat ni maknanya dia ada hak tu dari usaha hadis lah. Kan saya sebut semua kan tak? Kita ada ilmu riwayat lah, maka hadis tu kita tak boleh nak kenal pasti sahih tak sahih. Padahal jarak daripada kita, misalnya Mak Indra. Tak usah ambil jauh-jauh dah. Ambil Mak Indra. Sedih kita baca. Itu sejarah orang Melayu kita. Bila timbul pertikaian terhadap berpribadi dia ni lagu mana? Khomeini ke? Ke lagu mana? Kita kena ingat Khomeini, kalau istilah Khomeini, dia bukan Khomeini hak dipahal dari ulama dulu, hak tak ada Tuhan tu. Tu Khomeini lain tu. Dia takrif lain tu. Jangan kita faham tak cai tu Taiwan, ustaz pernah ngajar ada hotel ada musalla. Baiklah, tak apalah kita kata. Lepas tu nak rujuk mana? Nak akses maklumat macam mana? Nak menentukan dia ni Islam kau tidak misalnya. Dia juh kau tidak? Ada orang cerita kata tak juh, ada orang cerita juh, ada orang kata dia molek, ada orang kata molek. Kita nak akses nak tahu lah mana. Ilmu apa yang kita nak guna? Nak pasti kesahihan. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tak ada ilmu ni riwayat. Akhir sekali orang tu kata gini, lepas tu kalau soal boleh tak nak kata. Kalau orang soal misalnya katakanlah cikgu Din kita ni riwayat
Cik Gede ada ke masa saya kalau Mak Indra tu? Ada. Lepas tu dia dengan kita berpuluh-puluh tahun, maknanya tak jumpa. Lepas tu cikgu tahu lagi mana. Dia kata sayang dia je. Siapa dia sayang? Tak tahu. Tahu mana dia tu? Dia kena soal asas. Lepas tu dia boleh royak tu dia tahu mana. Lepas tu lepas tu duk main orang tolong tapi dia tak akan pergi. Dia tidak akan pergi semakin dekat dengan orang yang kita nak tahu dia tu Mak Indra. Tapi hadis dia ambil ke siapa? Angon dia kata siapa dekat Nabi. Tiba-tiba putus tengok. Tak boleh pakah lah dia hadis tu. Sebab okey Mak Indra ni akhir sekali profesor pergi rujuk ke negeri orang putih nak ambil maklumat. Kalau lagu tu tidak tak boleh pakah lah dia cerita tu. Sebab tu saya kata ada orang tanya, bab Mak Indra serah tu serah tu lepas tu nak access maklumat lagu mana? Sebuah hadis misalnya bila orang contohnya kita kata lama mana tu duduk hadar apa ni dalam takwim siapa dia tinggal mayasa seperti berzina dengan ibu, siapa dia semaya terawih malam ke-17 boleh pahala Nabi. Lepas tu kita nak tahu mana hadis sahih ke tidak. Dia ada guna ilmu ni. Duduk mana hadis tu dalam kitab ni? Siapa dia perawi dia? Tak jumpa cari perawi, tawakuf hadis tu. Tak boleh terima. KIV dulu. Tak boleh pakar. Kecuali boleh tunjukkan bukti ada sanad pencerita perawi tu kena cek dulu. Tu. Sebab itulah ilmu tarikat ni boleh kata ulama kata semua tak betul. Sebab tu saya kata, dia kalau bawah lain, di atas lain sikit. Dia kena gitu. Tak ada. Cuba cek sebenarnya. Sebab dia ke siapa Hasan Basri, siapa Hasan Ali. Hasan Basri Hasan Ali terputus. Sayyidina Ali dengan Hasan Basri tak pernah jumpa. Kawan tu tabi'i pun jauh dah. Tapi setengah-setengah tarikat tak ada masalah sebab dia sama juga dalam mimpi dia kira. Jadi agama kita tak boleh hati-hati. Agama kita tak boleh main dalam mimpi lagu ni. Baru tak boleh nak pegang ni tau. Tak boleh nak pegang ni, tak boleh main. Hak jumpa hidup-hidup gini pun kena pasti ni. Ni kemah tak kemah agama. Tak ada dalam agama lain hati-hati. Jadi benda-benda lagu tu lah kita kaji lah. Sebab saya sendiri pernah tengok. Saya sebut dalam kuliah kan. Beranak saya sendiri mari nak susah masa tarikat. Dia kata ada sanak siapa pada Rasulullah. Dia mari sanak kita kelih kita tahu tu sanak. Saya kata kita malah ambil buah tengok. Memang saya nali. Semua saya nali. Apa? Eksklusif tarikat ni untuk saya nali. Jadi Nabi tak ayak kat orang lain. Memang dalam kitab Syiah dia kata sebab orang lain tak layak. Sebab tu Nabi bagi saya nali. Kat saya nali tu pula tu. Ui ke Hasan Basri, anak dia tak agak lagi. Jauh ke tunggu. Sebab tu ulama kata tak boleh. Kena buat kaedah. Ciri ajaran salah ni main susu-susu cek. Tu ciri agama salah. Siapa ulama boleh buat kaedah. Kalau Islam semua dia tak takut. Bahkan dia takut kalau tak royak. Tu ciri agama betul. Ciri ajaran betul. Main tak seroyak. Bah kalau Syiah berat benar lah Syiah dia. Moto agama dia. Nahnu ala dinin. Kami berada di atas agama. Kalau kami sebarkan kalau kami dedahkan la'adzallana Allah akan hina kami. Tapi kalau kami sembunyi la'azzana Allah akan mulia kami. Itu asal aja Syiah. Kita dah kalau kita tak sebar dosa dibelik dengan api neraka. Sebab apa? Menyembunyikan ilmu. Tak boleh. Tu. Jadi makna wajib bui tauliah tu kalau orang mengajar. Kena bui lah. Kalau tidak nak mengajar lagu mana? Setengah tempat tak boleh. Sebab ada dalam artikel sebut kan. Masuk banyak perkara lah situ. Jadi ilmu riwayat ni gitu saja. Tak ada ilmu. Ni memang eksklusif semua. Hebat. Kalau hak ni besar. Sebab itulah ulama kata apa ni sanad ni. Sanad ni daripada agama. Al-isnad minad din ulama kata. Sanad tu daripada agama. Sebab agama tu lain tak ada. Agama lain pun tak ada. Sebab itulah hadirat. Tapi kukuk mana pun bukan hijau kecil lah. Gini hijau nak besar tak besar je nak. Bila cuba bayarkan. Terdedah di hadapan kita hadis yang beribu hadis yang telah dipalsukan. Hadis-hadis ingat sesahadis tu nak cek. Kadang-kadang berhari-hari nak cek sehadis tu. Enggak di beribu ni.
Sebab tu ulama dulu mati dalam maktabah ramai-ramai. Sebab Imam Bukhari ni nampak sebab kita ni dia betul lah usut. Tapi otaknya hebat, ulama kata. Nak cek sasa tu. Dah lah cek ingat pula tu Hawi. Kita ni sah ke payah ngapa ingat dah pun tak boleh harap. Lupa semacam. Sebab tu perlu catat tafsir tu, catat belaka. Nak waduh. Tapi kok mana pun terjaga juga agama lagi tu. Sebab itulah kita kena bergantung juga dengan sahabat-sahabat kita. Kita tak ingat orang itu ingat. Kita tengok belaka. Sebab itulah ngaji tak boleh suara tu. Penuh. Jangan pilih-pilih tu. Kena pilih. Dia kita nak pilih tu ni pilih tu. Pilih tu hak molek. Kalau tok guru tu memang tak molek. Tak. Tak betul. Tak molek tu mana dari segi akhlak. Tu kena ambil kira. Sebab itulah kalau kita kata rukun belajar ni dia ada dua. Kita nak boleh pahala belajar, nak boleh semua yang di-offer oleh Nabi, kelebihan belajar ni cukup dua syaratnya. Tak ada kita pun tak apa. Walaupun kita wajib kita tu. Kalau tak ada tu takut jadi lagu lain. Gapo dia? Anak murid dengan tok guru. Bila ada tok guru, ada anak murid, jadilah orang panggil pembelajar. Talabul ilmi sudah berlaku. Maka kita akan dapat kelebihan sehingga dapat boleh darjah syahid itu. Ada tu. Sebab ulama ngaji bawah pokok gitu ya. Tidak ada bid'ah kong ini. Tu misalnya. Jadi ilmu riwayat tu lagu tu lah. Lagi ilmu riwayat mana kita boleh tahu ni sahih berdasar pada riwayat. Ini mengikut ilmu. Lagi dia panggil ilmu dirayah. Hak ni lebih payah lagi. Ilmu dirayah ni maknanya kadang-kadang hadis tu sahih dari segi sanadnya. Beres dah, cukup dah untuk meletakkan dia sebagai hadis sahih. Tiba-tiba dirayah pula. Dirayah makna kita perlu pada ilmu lain, ilmu sokongnya. Sirah misalnya, untuk termasuk dalam ilmu dirayah. Ilmu bahasa Arab, i'rab, balaghah, mantik, banyak perkara. Ilmu ansab, ilmu kemasyarakatan, banyak ilmu yang perlu untuk kita menilai satu-satu hadis pula ni. Akal yang sihat. Misalnya akhir-akhir kita sebut sesuatu lah. Jolok hadis ni. Misalnya dia sebut ke dia. Misalnya mudah. Sana Hasan nikah pak. Cuba kita fikir segi logik. Orang kap nikah pak. Sekapa ini dia? Logik ke? Atau Nabi puji. Nabi puji tu. Hak ni lah cucu dia yang akan menyelesaikan umat Islam balah antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Inilah cucu dia. Ia akan menyelesaikan. Bila Sayyidina Hasan memberikan kuasa khalifah kepada Muawiyah kan, itu dia panggil amul jamaah tahun perdamaian. Selesai perbala, tak ada lepas hari. Ni cucu dia ni. Sebab Sayyidina Hasan ni memang ulama kata dia lebih hebat daripada Sayyidina Husain. Ada hadis pun banyak menyebutkan kelebihan dia. Banding Sayyidina Husain pun lebih cara dia. Ada tu. Lepas tu lagu tu. Lepas tu kata pula dia ketua pemuda syurga. Biarlah hadis tu kita akan jumpa akan ada. Tengok kita. Lepas tu lagu tu. Kalau kita duduk di London, nak buat ketua pemuda ni kau sama lagi. Tak boleh lupa. Lepas tu lagu tu. Kata dia. Lepas tu banyak ke hadis misalnya macam tu. Nur Muhammad. Benar-benar kata lagi lah. Boleh darjah Nabi. Buat amal kecil. Semaya tarawih. Boleh duduk dalam surga bersama Nabi. Tu semaya sunat tu. Tahu semaya sunat. Hak wajib tidak ketemu. Jadi benda-benda gitu kita kena fikir. Nasabah tak nasabah. Orang kita ni berat. Ni masuk dalam WhatsApp saya nak ayat ni. Benda-benda gini ni bahaya ni saya kata perlu memang kena ngaji lah. Kena ngaji cara sistem sungguh lah. Bukan kata baca hadis gitu saja tak jadi. Ni setengah-setengah golongan masih terima sampai ke hari ni. Masih terima lagi bahawa Nabi ni bila dia lahir, dia tubik dalam keadaan ngakuk daripada rahim ibu dia. Enggak ada hadis. Nak sabuh. Tok beda kejut khabar lagu tu. Hari tu beda. Tok beda menengung kalah tu mai tubik ngakuk lalu. Lepas tu kalau Syiah baca surah Kahfi, Nabi dia baca surah lain. Surah Mujadilah baca tu. Nabi baca surah Mujadalah. Kalau imam Syiah beranak tubik ke pohon baca surah Kahfi. Tengok tu. Mana nampak nak serupa tu? Hidung pun nampak nak serupa.
apa je lah kita hadis. Cek dah tu. Kalau kita ngaji hadis kita boleh agak lalu mana nak serupa sangat ni. Mari mana hadis ni? Beritahu lalu. Dah kalau kamu terima Nabi, ni cucu dia ni. Apa? Waktu baca mujadalah. Ni baca surah Kahfi. Waktu tu tubik pohon. Kali tu ni. Ngakak. Ngakak ni yang ngakak ni jangan lenggok tu. Tu dalam. Lenggok kelak, mendongak kelak. Baca surah mujadalah habis. Terima lagi hari ni popok ni. Ahli sunnah ni. Syiah pula tak tubik pohon. Kita pun tak faham. Enggak ada doktor, ke mana tubik pohon? Pening ya orang tubik pohon. Lepas tu tubik ngakak, tubik tukar dia tubik tu, keluar dia tubik, muka tubik kepala dulu kan. Kalau tidak selesai lah. Tubik tu, tubik tangan. Tengok lagi. Baca surah Kahfi. Sampai habis. Tu dia, terima dia. Nabi baca surah Mujadalah. Mujadalah ke tu? Dah. Lepas tu macam-macam. Jadi benda-benda gitu hal-hal. Kita boleh tahu. Kalau tidak nyanyi tu orang amal tu 3 bulan puasa dia. Apa? Dasar pada hadis. Rejab, Syaban, Ramadan. Masuk bulan Ramadan tu tinggal sikit leh-leh tu. Puak Ramadan nak mati tu. Nak puasa. Dah habis dah bulan Syaban, Rejab, Syaban, 3 bulan straight puasa. Kerana ada hadis. Padahal hadis tu hadis tak betul. Jadi kalau kita tak ngaji dah, nyanyi ke masyarakat tu puasa tu agak kelebihan gini-gini tu. Padahal hadis tu tak boleh makan. Sebab hadis yang sahihnya Aisyah kata tak ada Nabi puasa penuh kecuali bulan Ramadan. Itu sahih. Tak ada orang bertikah hadis tu. Aisyah kata tak ada Nabi puasa penuh sebulan kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan lain Syaban ke apa, banyak puasa tak ada. Tapi nak kata penuh nah, sebab orang kita ni puasa, tok saya puasa tu lemak lotek 3 bulan. Bulan Syaban, Rejab, puasa 30 hari. Syaban, Ramadan 3 bulan. Lepas tu kau raya keluar, ramai pula ni hari. Nak raya pula lepas ni. Jadi raya 1 Syawal tu lebih kurang. Raya 8 Syawal. Hak tu dia raya sengoti. Jawab topak ke apa. Tengok apa lagi daripada hak Nabi ajar. Jadi benda-benda gitulah dia. Baik. Jadi sistem riwayat ni sebenarnya, sistem riwayat ni ilmu memerlukan orang tu banyak dalam bidang ilmu baru dia boleh. Semakin orang tu banyak bidang ilmu yang dia kuasai, maka semakin besarlah nilai dia punya dirayah dia tu. Dirayah maknanya dia nak faham kau tapi dia guna banyak. Gabung dengan ilmu lain. Tu bisa sebagai satu contoh. Kita ambil satu contoh hak mudah. Kita kata saya Umar bin Hanbal. Kita ambil hak mudah. Orang kita pun tahu cerita tu. Saya Umar bin Hanbal. Kita hadis tu ada Bukhari dan benar. Dalam Bukhari. Sahih lah kira-kiranya. Kira-kiranya gitulah. Duk dalam kitab. Lepas tu tengok dalam ilmu lain, misalnya ilmu ansab. Ilmu keturunan orang Arab. Dalam ilmu tu sebut bahawa orang yang bunuh anak ni adalah bangsa ataupun kabilah-kabilah yang berada di kawasan pendalaman. Dan tidak ada satu kenyataan pun yang menyebutkan bahawa kabilah Quraisy terlibat. Mana-mana ada sakih kata bahawa kabilah bangsa Quraisy terlibat dengan bunuh anak perempuan. Tak ada, tidak boleh dibuktikan. Maka ulama kita tolak hadis tadi dasar pada ilmu ni. Sebab Sayyidina Umar ni dia Quraisy. Sayyidina Umar ni Quraisy. Selepas tu guna juga ilmu riwayatnya. Sebab ada Ibnu Ishaq dalam tu. Perawi lepas tu. Jadi maknanya gabung pula kedua-dua ilmu. Jadi gitulah dia. Baik. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh faham maknanya punya ilmu sanad ni. Sanadnya gini sini nak suruh kita turun pun dah lagi. Seperti ni kalau saya tanya Aslam misalnya. Aslam bank dia. Dia boleh sebut lagi. Sebab saya dia. Syamsul bin Abdul Rahman. Bin dia. Bin Ja'far bin Taib bin dia. Tahu. Tak tahu. Taib ni bin dia. Tak ada. Tapi orang Arab dia boleh sebut tu sampai 27 lapis saya boleh sebut. Kita lah ni kalau orang Melayu kita hanya raja saja yang ada tu. Ada raja sebab dia ada khusus bahagian jenuh dia tu. Turunnya gini-gini. Kita tak ada. Kalau nak start buat lah ni kena tunggu 2 tahun lagi baru jadi panjang. Sebab kalau kita nak start daripada kita naik ke atas tak agak lah. Nak tanya siapa? Nak access maklumat tadi. Saya, baik. Lepas tu nak tanya orang tua. Kita pun jadi orang tua dulu.
Orang tua matilah ke? Nanti ada. Mana tak boleh teruk lagi, apa kata? Orang Arab boleh. Hak tu ya dia mau nego habis tak habis tu. Tu yang mana tu? Siapa di Indonesia sejuta lebih habis. Allah ni banyak, semua kara sama. Banyak macam habis. Jadi tu bimbang ikut dah kita ni. Bimbang kita membagi-bagi lagi hati. Agak orang Melayu kita boleh berhabis keturunan Rasulullah ke dia ke mulia. Dia siung kaki. Saling tengok dalam video ni. Dia siung kaki. Ayah pay tidak habis tu orang siung kaki lagi. Sekarang tu benda yang bahaya tu. Sebab kalau dia anak-anak Rasulullah semua, kalau dia ngaji molek, kalau boleh dia tak ayat kau dia gitu. Malu kita lagu ni keluarga Rasulullah. Tak duduk dia sudah. Tapi tak boleh sebab dia nak. Kadang orang kita ni tak. Sebab saya tengok saya usinya gini lah. Sebab tu kata kita kena ngaji buku mana pun itu. Golongan ni sistem asal. Yang masuk macam-macam lah. Allah marilah ni tengok wajah Ahlul Bait. Kurang dia guna habis. Ahlul Bait. Sebab tu saya kata korka. Sebab tu kena beringat. Kena beringat sikit lagi akan bunyi Ahlul Bait. Tak ada dah habis. Sebab lah ni bunyi gitu lah. Ni keluar ni Ahlul Bait. Tak ada dah habis tak ada. Akhir sekali jadi sopor dengan kita akan terdedah pada istilah Syiah. Istilah Syiah. Sebab kita ahli sunnah sebenarnya dia lebih popularkan sahabat. Sahabat. Sebab kalau semata-mata ahli bait Nabi, keluarga Nabi, selama mana keluarga Nabi yang tidak sambut perjuangan Nabi, yang tidak masuk Islam, selama mana? Sebab tu kalau semata-mata ahlul bait, dia kena sahabat lebih besar lagi. Sebab tu ulama kata sahabat Nabi ni serendah-rendah sahabat Nabi, dia lebih tinggi daripada setinggi-tinggi wali Allah kalau tidak sahabat. Tu kedudukan sahabat Nabi. Jadi biar kita tahu peri penting bila kita ngaji hadis, makna kita nak tahu sumber agama daripada Nabi, tetapi tak dapat tidak, dia mesti melalui sanad. Kok mula-mula sekali adalah sahabat. Hadis tidak dikatakan hadis kalau tak ada sahabat riwayat. Tiba-tiba tabi'in Islam. Tak boleh. Tapi Syiah ada. Semua hadis dia terhenti di atas ni imam dia. Hadis Syiah dia tak sahabat Nabi. Tak ada sahabat Nabi hadis Syiah. Hadis Syiah paling banyak dia sahabat pada Ja'far As-Sadiq, imam Syiah yang kelima. Itu paling banyak. Dia tak ada sahabat Nabi. Perlu apa sahabat Nabi? Email dia setara Nabi. Masum, tak pernah buat dosa, bahkan lebih suci daripada Nabi. Tu dia. Jadi belum lagi tu. Saya nak baca ni sen. Ni saya nak baca tu. Saya sebut yang cuma nak baca kenyataan Hafiz Ibn Hazm. Sebenarnya pemakaian sistem riwayat dalam penilaian sesuatu fakta adalah khususiyah umat Islam. Kenapa begitu? Tak ada dalam bangsa lain. Ibnu Hazm berkata nukilan orang yang dipercayai daripada orang yang dipercayai juga dengan bersama-sama sampai kepada Nabi, itu makna sanad. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada Islam ni ada ajaran sanad ini menyebabkan ajaran Nabi ni tetap segar. Tetap segar dan baru dengan adanya sistem ini walaupun berlalu sekian lama waktu. Bila kita baca hadis sahih dia lain tak serupa. Kita baca hadis tidak sahih lain. Kita berasa tu lain. Sedap rasa tu. Sebab salah satunya bahasa. Salah satu ciri hadis sahih ni bahasa dia paling tinggi. Mengatasi kitab-kitab syair. Mana kalau bahasa tu nampak longgar, akan datang kita akan sebut lah. Itu tidak hadis. Sebab dia sifat hadis Nabi, bahasa dia tu tinggi. Tinggi bahasa dia. Dia gini. Nahwu Arab, grammar Arab, dia punya nahwu lah kita panggil. Dia ikut hadis Nabi, dia ikut Quran. Bukan Quran ikut nahwu, tidak. Nahwu tu ikut Quran. Inilah saya baca buku orientalis dia berasa sakit hati tu. Bila dia nak kaji tentang bahasa Arab, dia nak mempelajari bahasa Arab, tak dapat tidak, dia mesti baca Quran. Sebab ulama-ulama kita tulis kitab dulu, dia mari contoh Quran dan hadis. Dan kita kena ingat dia kitab-kitab kamus-kamus utama umat Islam dalam bahasa Arab, bukan kamus-kamus utama dalam bahasa Arab, semua ulama itu tulis. Sebab tu kalau kita tengok kamus-kamus dulu ayat Quran saja,
contoh-contoh dia. Hadis-hadis Nabi. Tu sebab itulah Syekh Nadwi tulis kitab khusus biar umat Islam faham antara hubungnya umat Islam dengan bahasa Arab. Dia kena tahu. Tu kena tahu tu. Kita ambil lagi. Dalam kitab Tadribur Rawi, Hafiz Abu Ali Al-Jayyani dia sebut. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala telah mengistimewakan umat Nabi Muhammad ini dengan 3 perkara yang tidak pernah dikurniakan kepada orang-orang sebelumnya, iaitu isnad, ansab dan i'rab. Ni tak ada. Kita kata umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, Islam juga asal tu. Tapi Allah tidak beri kelebihan tu. Tak ada sanad. Sehingga dia bila Kristian tu rosak, dia tak boleh nak rujuk. Tak boleh nak rujuk. Sebab kita ni hadirat, kalau amalan kita rosak, kita boleh rujuk sebab kita ada sanad, ada hadis. Tapi dalam Kristian tak ada. Jadi dia ada 3 ilmu. Dia panggil ilmu sanad seperti yang saya sebut tadi. Selagi ilmu ansab. Hak ni umat Islam ya. Khususnya Arab lah. Ilmu hak keturunan Arab ni gini-gini. Kita boleh cek. Misalnya sahabat-sahabat Nabi hadirat. Kita boleh cek soal-soal. Saya ada sebuah buku, dia panggil buku perkahwinan antara keluarga Rasulullah dengan para sahabat. Apa buku tu? Al-Musaharah nama buku tu. Kita boleh tahu daripada buku tu, kita boleh tahu bagaimana keluarga Sayyidina Husain yang tidak terbunuh di Karbala itu, dia berkahwin dengan keluarga Muawiyah, anak buah anak Yazid. Kita boleh tahu satu-satu, satu persatu melalui kitab. Mana ada ilmu lain gitu? Tak ada. Ni ya maknanya hebat ni. Lepas tu ilmu i'rab. I'rab ni orang ngaji bahasa Arab lah. Apa saya tak boleh sebut lah ni, kalau sebut itu i'rab maknanya dia boleh sebut misalnya kita kata laqad kana lakum fi rasulillah la kemudian. Lam taukid, qa taukid pula, campur 2 taukid, mana tegah mana bahasa. Kana amena wasif. Dia boleh sebut sosok. Dia ni kana ni ada 2 pula. Kana naqis, kana tam. Setiap kalimah. Mana ada bahasa lain lagu tu? Bahasa Malaysia kita, saya anak Erawan. Erawan. Saya kata nama, lepas tu akan, kerja akan. 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 Kata kerja. Kerja akan. Kalau Zarah dia kata dia Zarah. Ada. Ataupun kita kata takluk akan menunjukkan ada 2, menunjukkan akan datang. Tapi tak boleh lah ayat lagi tu je dalam bahasa Melayu tak ajar gitu. Tak ada. Tapi sebab tu